Abu Hurairah meriwayatkan, kata Abu Hurairah, aku telah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah yang lebih bahagia manusia dengan mendapat syafaat Tuhan hamba pada hari kiamat? Abu Hurairah pernah tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, siapa dia orang yang dapat syafaatmu di akhirat nanti yang lebih bahagia sekali, dapat syafaat banyak lebih? Nabi jawab, orang yang paling bahagia mendapat syafaatku pada hari kiamat itu orang yang mengucap la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, dengan ikhlas hatinya atau dirinya, yakni mengucap dua kalimah syahadat hal keadaan i'tiqad betul, benar. Dua kalimah syahadat dan dia membenarkan dengan hati sebenar-benarnya, kemudian dia beramal apa yang Allah suruh dan ditinggalkan apa yang Allah larang, kerana suruhan dan larangan itu ada terkandung dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang paling berat sekali dalam timbangan amal kita. Nama Allah tersebut dalam la ilaha illallah tadi. Sebab itu kita selalu tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebab itu semasa kita dalam dunia ini, jangan buang masa dengan kita melafazkan kalimah yang lama. Gunakan masa yang ada itu untuk membanyakkan kalimah syahadat ini, supaya timbangan kita di akhirat lebih berat yang Allah simpan. Allah simpan kalimah tadi dibanding dengan amal-amal yang lain. Sebab itu buang masalah kalau orang pergi masjid hari Jumaat, dia cakap ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah summa alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat menyambung semula meneruskan dalam siri kuliah pengajian yang telah dijadualkan, dan insya-Allah mudah-mudahan kita mengharapkan kerahmatan dan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita sampai pada bab yang ke-63, muka surat 297, iaitu hadis yang menunjukkan atas kelebihan dua kalimah syahadah. Dua kalimah syahadah dia ada kelebihan tertentu. Dua kalimah syahadah itu ialah asyhadu an la ilaha illallah, satu, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu yang kedua. Itu dua kalimah syahadah. Satu, kita bersaksi bahawa Allah yang esa, yang berhak disembah. Satu, asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua ialah kita bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah yang terakhir. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua kalimah ini dia ada kelebihan tertentu dibandingkan dengan amal-amal yang lain. Dan dua kalimah ini menentukan bahawa seorang itu melakukan amal diterima Allah atau tidak. Sebab itu dua kalimah ini menunjukkan kepada seorang itu beriman atau tidak. Sebab itu penentuan amalan kebaikan diterima Allah ialah keimanan. Penentuan keimanan ialah dengan melafazkan dua kalimah syahadah dan mengakui bahawa keduanya itu dengan benar, dan dia taat melakukan amal dengan anggota badan dia. Jadi kita tengok pada pagi ini hadisnya panjang sikit, kita baca, kemudian kita akan uraikan insya-Allah kaitan dengan kelebihan dua kalimah syahadah. Hadis yang ke-104, An Abdullah bin Amr bin Al-As yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah sayukhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq
yaumal qiyamah. Fayanshuru alaihi 99 sijillan. Kullu sijillun mislu maddil basar. Thumma yaqulu atankiru min hadza syai'a azalamaka katabati al-hafizun. Fayaqulu la ya Rabb. Fayaqul afalaka uzrun. Fayaqulu la ya Rabb. Fayaqulu bala innalaka indana hasanatan fa innahu la zulma alayka al-yawm fatukhraju bitaqatin fiha ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Fayaqulu ihdur waznaka. Fayaqulu ya Rabb ma hadhihi al-bitaqatu ma hadhihi as-sijillat. Faqala innaka la tuzlam. Qala fatuda'u as-sijillat fi kiffatin wal bitaqatu fi kiffatin fatashat as-sijillat wa saqulat al-bitaqatu fala yathqulu ma'a ismillahi syai'un. Hadis hasan. Baik. Terjemahan dia daripada Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, ia telah bersabda Rasulullah SAW bahawasanya Allah lagi akan memilih seorang lelaki daripada umatku atas kepala-kepala makhluk pada hari kiamat. Allah Ta'ala ambil satu orang di hari kiamat, pilih, maka dibukanya atas 9 dan 90 surat amalan, dibentangkan kepada lelaki tadi 99 amalan catatan kebaikan amalan, dibentangkan kepadanya. Tiap-tiap surat amalan itu seumpama saujana mata memandang. Sempurna amalan apa saja, infak, sedekah, ada catatan sejauh mata memandang. Amalan apa lagi? Baik kepada kedua ibu bapa, sejauh mata memandang. Amalan solat, sejauh mata memandang. Amalan puasa, sejauh mata, semua catatan. Ada 99 catatan. Kemudian berfirman Allah, ya, adakah engkau engkarkan daripada ini sesuatu? Adakah zalim akan dikau juru tulis aku malaikat hafazah? Allah Ta'ala kata, cuba kau tengok amalan itu, ada tak komplain dengan amalan tadi? Adakah komplain ataupun kita nak komplain tentang malaikat mencatat amalan yang kamu tidak buat, kamu buat tapi dia tak catat? Ada tak? Maka jawab lagi, tidak. Ya Tuhanku, tak ada. Semua ada. Maka firman Allah Ta'ala, adakah bagimu uzur? Uzur tu maksudnya adakah nak cakap sesuatu? Lelaki tadi jawab, tidak. Ya Tuhanku. La ya Rabb. Tak ada. Komplit. Lengkap. Apa yang aku buat, dia catat. Memang ada. Maka firman Allah Ta'ala, bahkan betul itu, betul. Bahawasanya bagimu di sisi kami kebajikan kerana bahawasanya tiada zalim atasmu pada hari ini. Mana apa yang kau tak komplain itu, betul itu. Maknanya kamu tidak dizalimi. Semua yang buat baik ada catat. Maka dikeluarkan satu kercis, dalamnya ada tercatat asyhadu an la ilaha illallah. Kercis ini satu macam kotak kecil. Di dalamnya itu tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kotak kecil tadi. Yang maksudnya aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu hamba-Nya dan pesuruh. Maka firman Allah Ta'ala, hadir kamu pada timbangan, bawa kepada timbangan mizan, dan berkata, ya Tuhanku, apa ini kercis serta ini segala surat amal? Lelaki tadi kata, kotak kecil ini apa kaitan dengan amal banyak? Apa kaitan kotak kecil dengan amal yang aku banyak buat ni? Maka firman yang bahawasanya kau tiada kena zalim. Kamu tidak akan dizalimi sikit pun, kerana Allah Maha Adil. Katanya, maka dihantarkan segala surat amal dalam sebelah daun neraca. Semua amal yang 99 catatan tadi
Dan sejauh mata memandang tadi, semua letak di satu daun neraca timbangan. Dan kercis dalam sebelah daun neraca yang satu lagi. Kotak kecil tadi yang tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah tadi letak pada satu daun timbangan pula. Maka menjungkit segala surat nama dengan dan berat kotak kecil tadi yang tertulis dua kalimah syahadah tadi. Kerana tiada lawan berat serta nama Allah sesuatu pun. Beratnya syahadah tadi dibanding dengan amalan yang banyak tadi, mana berat syahadah dan tertulis nama Allah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu mana Nabi pernah bagi tahu bahawa kehebatan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia apa huraian dia? Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, kata pengarang, dua kalimah syahadah itu iaitu asyhadu an la ilaha illallah ataupun wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, atau yang biasa sampai pada kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Dua-dua boleh. Sebab tu kita biasa yang kedua itu biasanya. Kalau kita ada orang memeluk Islam, kita suruh dia bersyahadah. Syahadah kita ialah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Biasa begitu. Tapi ada juga asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, pun ada dua kalimah syahadah ini. Itu maksud dua kalimah syahadah. Dia kata amatlah besar kelebihannya dua kalimah syahadah tadi. Maka dapat kelebihannya itu tentulah dengan banyak mengamal. Dua kalimah syahadah tadi akan kita peroleh kelebihan dia dengan mengamal kalimah itu. Dengan banyak menyebut kalimah syahadah tadi, barulah ada kelebihan. Macam ayat kursi. Kelebihan ayat kursi itu yang kita baca. Hanya kalau tampal pada kereta, ya, ada kelebihan. Tampal. Yang ada kelebihan apabila kita baca, selalu baca. Jadi kalau tampal saja, pahala menampal dia banding dengan pahala baca, sikit sangat pahala menampal. Samalah juga dua kalimah syahadah. Kalau sekadar tahu saja dia ada kelebihan, tapi tidak pernah kita amal untuk mengulang-ulang baca syahadah tadi, maka dia tidak ada, kita dapat kelebihan itu. Sebab itu dua kalimah syahadah ini ada terdapat dalam azan. Dua kalimah syahadah ini ada terdapat dalam solat, kita baca tahiyat. Dua kalimah syahadah ini kita terdapat dalam kita apabila orang itu nak meluk Islam. Itulah dua kalimah syahadah yang perlu kita lafazkan. Sebab itu bila dia kata ada kelebihan itu apabila diamal, disebut. Afdalu zikri la ilaha illallah. Seafdal zikir ialah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Iaitu dia kata banyak-banyak mengucapnya serta beriktikad betul dan benar seperti yang ucap itu. Kalau kita kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mana banyak mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan iktikad betul, ucapan itu betul. Cara Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, betul hati kata. Muhammad itu pesuruh Allah, betul hati kata, membenarkan ucapan tadi. Dan turut pula apa suruh Allah pada jauh dan jauhkan apa yang tegak, dan buat pula apa yang Allah perintah, dan tinggal pula apa yang Allah tegak. Dengan syahadah, dua kalimah syahadah tadi, kita membenarkan dan kita melakukan apa yang Allah perintah, suruh dan tegak, kita tinggalkan. Maka itu barulah dapat kelebihan itu. Kalau hanya sekadar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Rasulullah, tapi kita dalam hati tak pernah membenarkan perkataan itu, tak ada hati kita membenarkan, tak rasa benar perkataan itu, dan kita tidak melakukan apa yang Allah suruh pula, sedangkan kita berlafaz, kita tak buat, dan kita tidak tinggalkan apa yang Allah tegah pula, sedangkan kita mengaku bahawa Allah lah yang berhak disembah, dan Muhammad itu pesuruh Allah yang membawa
firman Allah supaya kita buat apa yang Allah perintah, kita buat. Maka kelebihan la ilaha illallah itu tidak berlaku pada kita, tak ada kelebihan. Sebab itu kalimah la ilaha illallah itu satu kalimah yang kalau ditimbang dengan segala amal, dia lebih berat daripada segala amal. Sebab penentuan maknanya amal itu diterima Allah ialah kita mengaku dengan sungguh-sungguh mengaku dan pada syahadah, dua kalimah syahadah tadi. Maka orang yang demikian itu jadilah ia setuah-tuah orang di negeri akhirat. Orang yang berlafaz, membenarkan dalam hati, melakukan pula dengan amal yang Allah suruh tinggal, yang Allah larang, dia ni orang sangat bertuah, mana untung di negeri akhirat nanti. Negeri akhirat di dunia ni kalau kita banyak sebut pun tak naik pangkat pun, tak ada kurniaan darjah kebesaran siapa banyak menyebut la ilaha illallah, tak ada pun. Tapi yang kita sedar apabila di akhirat nanti, untung dia di akhirat. Dan dapat syafaat Nabi SAW sebagai sebut dalam hadis Bukhari. Dapat syafaat Nabi ialah antara kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita mengaku Nabi Muhammad Rasulullah. Dapat syafaat Nabi berdasarkan hadis dalam Bukhari yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad zanantu ya Aba Hurairah an la yas'alani an hadzal hadis ahadun awwala mink lima ra'aitu min hirsika ala hadzal hadis as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Diturut segala disuruh Allah, dijauhkan segala yang ditegahnya, dan beramal dengan syarak, dengan syariat Allah, dengan syariat Allah yang dengan cara yang betul. Itu orang yang mendapat syafaat Nabi SAW dengan sangat bahagia di akhirat nanti. Dia betul. Sebab itu kita disuruh untuk kita sebut banyak, diulang-ulang. Sebab la ilaha illallah itu tahlil. Kita disuruh untuk sentiasa bertahlil. Suruh bertahlil maksudnya ialah sebut banyak-banyak la ilaha illallah, tahlil. Bukan suruh buat kenduri tahlil banyak-banyak tu, bukan. Itu lain. Suruh sebut la ilaha, itu maksud tahlil. Tahlil la ilaha illallah. Dia ada istilah-istilah tertentu. Tahlil ialah lafaz la ilaha illallah, tahlil. Tasbih ialah lafaz subhanallah. Takbir lafaz Allahu Akbar. Itu dia kata tahlil la ilaha illallah. Kita hendaklah banyak bertahlil. Konsep tahlil ni dah tak betul dalam minda ni, tak betul. Yang kita tahu tahlil ni orang jemput datang, kita nak buat tahlil sikit tu Allah. Bila ada kematian kita kata nak buat tahlil. Kenapa kita kata gitu? Sebab ada la ilaha illallah dalam tu. Cuba kita tukar la ilaha illallah tu, kita kata subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak dapat makan kita nak makan orang tak bagi. Sebab tu tahlil ni ialah amalan kita. Ada poin yang dia sebut itu tak betul letaknya pada apa ni, pada perkataan tahlil itu. Ada sekarang kita buat tahlil ringkas. Mana ada tahlil ringkas? Tahlil tetaplah la ilaha illallah. Ringkas ni ada ringkas dia? La ilaha. Itu ringkas dia? Tak. Mana tidak ada istilah tahlil ringkas, tahlil ringkas. Tahlil ialah la ilaha illallah. Kena betul sebut. Banyak istilah-istilah dalam agama tak betul. Contoh satu istilah khalwah. Kita baca dalam sirah. Kita baca dalam sirah bila Maulid Rasul. Nabi sebelum dilantik menjadi Rasul itu, Nabi selalu pergi ke Gua Hira. Gua Hira daripada Mekah kan naik di Jabal Nur tu, Gua Hira. Nabi buat apa di situ? Kita kata Nabi berkhalwat. Minda orang sekarang ni bila sebut khalwat, apa maksud? Apa dia? Nabi khalwat. Budak-budak sekarang bila kita sebut perkataan tu, anak-anak kita, Nabi berkhalwat ke?
Sebab apa? Minda dia menganggap khalwat itu ialah berdua dengan orang perempuan lelaki. Dia kata orang ni kena tangkap khalwat. Orang ni kena tangkap khalwat. Kalau khalwat kena tangkap ke? Sedangkan khalwat itu ialah satu istilah murni yang mulia. Istilah yang sangat mulia. Khalwat ni ialah menyendiri, mengasingkan diri untuk melakukan ibadah asal khalwat. Saya tak cek, tak pernah tak cek lagi dalam kamar dewan tu. Yang ada orang kamar dewan tu cek khalwat apa maksud? Khalwat. Kita cek lah nanti berbalik kita mesti cek. Cikgu semuanya ada. Tak ada. Cikgu semuanya ada. Tak ada cikgu saya. Cikgu. Tak ada. Ada dia orang bahasa. Saya tak cek dalam kamar dewan. Khalwat apa maksud? Istilah sebenar khalwat ialah itu dia. Maknanya mengasingkan diri ialah untuk ibadah. Tapi kita letakkan nama yang suci tadi pada benda yang telok, tak baik. Kita letakkan khalwat. Kan dah rosak agama. Jadi banyak benda yang rosak. Jadi sebab itu orang yang bahagia mendapat syafaat Nabi ialah orang yang banyak menyebut la ilaha illallah dan dibenarkan kemudian beramal dengan apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang telah larang. Dan lagi kelebihannya itu, siapa yang amalnya, tentulah amalnya itu tertulis dalam surat amalan malaikat yang menulis amal kebajikan. Siapa mengamalkan, dia berlafaz la ilaha illallah, dia membenarkannya dan dia beramal, maka malaikat pun mencatat. Dan kita ni ada dua malaikat yang mencatat kebaikan dan keburukan, Raqib, Atid. Tidak ada perkataan yang dikeluarkan oleh seseorang manusia melainkan dicatat oleh Raqib dan Atid. Kebaikan dan kejahatan dicatat. Dan sekalian amal itu, baiknya dan jahatnya semua kena hisap. Kalau semua dikira di akhirat, dihisap, dihitung, dan kena timbang di negeri akhirat. Semua amal, baik ke jahat, akan ditimbang. Kan kita percaya kepada mizan, perkara yang berkaitan dengan akhirat. Perkara yang berkaitan dengan akhirat selepas kematian ialah pertama, kebangkitan daripada kubur. Satu. Yang kedua, dikumpulkan di mahsyar. Dua. Yang ketiga, kata dihisab. Yang keempat, ditimbang. Yang kelima, titian sirat. Yang keenam, barulah sama ada surga atau neraka. Itu kiamat. Kiamat yang berlaku bila mati saja, dia telah masuk ke alam lain. Kiamat bagi dia. Mati, kiamat, alam kubur. Bila bermula saja alam kiamat yang itu apabila tiup sangkakala yang kedua, semua manusia bangkit secara serentak daripada Adam alaihissalam, manusia yang pertama, sampailah kepada manusia terakhir sekali mati. Dia tiup sangkakala kedua, semua bangun dalam keadaan terpinga-pinga, badan penuh tanah, terpinga-pinga. Macam orang bangun tidur. Kenapa? Lalu dikumpulkan satu tempat namanya mahsyar. Dan di mahsyar itu telah kita baca hadis Nabi, betapa dahsyatnya keadaan di mahsyar. Peluh matahari senyekar daripada kepala. 1 mil itu ada diterjemah dengan 1 mil. Kalau kita terjemah 1 batu, jauh sikit. 1 mil lagi terjemah dengan 1 batang celak, lagi dekat. Kalau terjemah itu dua-dua kata. Nabi kata 1 mil dekat matahari, tapi tak hancur, panas, berempit pula lagi, berpijak-pijak kaki pula, sehingga peluh dalam badan kita keluar kerana panas, kerana berempit, sehingga peluh. Nabi kata sampai ke buku lali, sampai ke lutut, sampai ke pinggang. Malah ada yang sampai kepada hampir tenggelam dalam peluh mereka. Dahsyatlah di mahsyar. Apa berlaku lagi di situ ialah dihisab amalan. Dan hisab itu kita baca dulu, ada orang yang dihisab dengan cara yang mudah dan ada orang yang dihisab dengan cara yang detail. Dua keadaan. Cara yang mudah maknanya ditanya sikit-sikit. Ada solat, ada lah dia. Puasa atau baik? Okey, jalan. Kalau detail,
Kalau detail, ada soalan, ada di mana, dengan siapa, bila, detail sangat. Yang kita bagi contoh macam kita melalui custom kan, kita bawa luar negeri 3-4 beg troli. Ada yang dicek dengan mudah custom kan. Custom senyum daripada jauh tengok kita bawa balik dia. Tanya, Haji daripada mana Haji? Daripada Bandung. Kita kata kan, dulu orang suka pergi Bandung kan. Ada beli barang ke? Adalah sikit-sikit kematik dia tergelai untuk anak-anak hadiah. Okey. Ya. Itu dihisap dengan mudah. Tanya sikit-sikit. Tapi orang yang sama juga bawa 3-4 beg. Daripada mana Haji? Daripada Bandung. Sama, kumpulan. Ada beli barang? Adalah sikit-sikit. Sama jawapannya. Buka beg. Dah. Yang tadi lepasnya. Yang kedua, sama. Satu flight. Satu tempat. Banyak beg yang sama. Tapi hari ini dia nampak muka lain macam sikit. Dia kata buka beg. Bila buka tu kan bukan 3 lay kan berarti 12 lay, 20 lay. Kena cukai. Lepas tu dia beli pula pagang panjang, kena lagi. Tak boleh beli senjata banyak. Dia beli pula senapan angin, kena lagi. Patutnya tadi kalau jalan tadi tak ada apa, kena dah. Itu dia hisab di akhirat pun begitu. Ada hisab yang mudah, ada hisab yang panjang. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahli masrura. Siapa yang diberi catatan amal baiknya daripada sebelah kanan, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah, dan dia akan kembali kepada keluarganya dengan cara yang sangat gembira. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fasayad'u subura wa yasla sa'ira. Siapa yang diberi catatan amalnya daripada sebelah belakang atau kiri, maka dia akan dihisab yang detail, dan dia akan diheret ke dalam neraka sa'ir. Itu dia keadaan dulu. Masya, timbang amal ditimbang, kemudian barulah ada titian mizan menentukan sama ada manusia itu ke syurga atau ke neraka. Jadi amal kita semua dikira. Jangan kita rasa seronok. Kita keluarkan perkataan yang orang tak boleh balas balik, kita puas hati. Kita zalim pada orang tak boleh balas pada kita rasa puas hati. Tak, akan dikira, akan ditimbang secara detail di akhirat. Sebab itu pada hari itu siapa ada amalnya mengucap 2 kalimah syahadah itu dalam dunia, dia beramal dengan 2 kalimah syahadah. Wirid dia banyak dengan 2 kalimah syahadah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ataupun disambung dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Rasulullah. Keluarlah ia kerana bertimbang di akhirat nanti untuk timbang. Bila ditimbang akan dia, habislah semua amal itu ringan. Amal yang lain kita buat jadi ringan, dan tidak lebih apa suatu berat daripada kalimah amalan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, ini dia diuraikan dalam hadis yang kita baca tadi. An Abdullah bin Amr bin al-As yaqul qala Rasulullah SAW inna Allah sayukhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaum al-qiyamah. Hadis riwayat daripada Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah SAW bahawasanya Allah Ta'ala lagi akan memilih ia akan seorang lelaki daripada umatku atas kepala sekalian makhluk pada hari kiamat. Dipanggil di hadapan khalayak ramai, sipulan seorang-seorang di khalayak ramai, supaya menunjuk ia akan keadilannya di hadapan sekalian makhluk itu. Allah nak zuhirkan keadilannya. Sekarang ni pun kita dapat keadilan Allah, tapi ada manusia memandang tak nampak keadilan Allah tu. Kerana dia sakit, orang lain sihat, dia terasa Allah tak adil. Aku orang baik, aku orang surau masjid, tapi aku sakit tu dia tu jahat. Sembahyang pun tak pernah, tapi aku sihat je dia. Terasa hati itu macam Allah tak adil. Tapi adil, Allah maha adil.
Manusia akan melihat keadilan Allah itu di akhirat nanti itu apabila Allah menzahirkan keadilan dia dengan cara ini. Dipanggil seorang-seorang di khalayak ramai dan cukup belas kasihannya dan besar kurnianya. Fayanshuru alaihi 99 sijilla kullu sijillun mislu ma maddil basar. Maka dibukakan daripada kolom yang atasnya akan 99 surat amal. Banyak 99 surat amal, catatan. Sijil dipanggil, sijil dan catatan amal. Sebab tu kita bila habis satu kursus kita dapat sijil, catatan amal lah kan? Tak kira sijil kehadiran ke, sijil fasilitator kan? Macam kita dapat sijil UPSR kan? Sijil, macam ijazah sijil lah tu. Dah habis 4 tahun dapatlah sijil sarjana muda kita sebut apa ni apa dia sebut? Ijazah. Tapi sijil lah. Dia ambil daripada Arab. Sijil lah tu catatan amal. Catatan amal. Bila kita dapat sijil, catatan apa yang kita dah lalui 4 tahun, dia bagi sijil. Kita kursus 2 hari, bagi sijil kehadiran. Catatan amal kamu dah habis 2 hari itu ada catatan. Pernah mengikuti kursus mengelakkan kebakaran. Kena mana sijilan di mana, tanda di mana? Ni ada sijil. Baik. Dapat 10 ke macam situ sijil lah. Mana yang daripada kita ambil daripada situ sijil. Kan semua nak ada tu. Maknanya amal kita juga disijilkan. Ditunjuk pada tiap-tiap seorang itu seumpama saujana mata memandang jauh. Panjang ni catatan tu banyak. Amal banyak. Dalam surat itu dalam tersurat semua amal, tiada sesuatu yang luput daripada amal yang dibuat dalam dunia itu. Semua lengkap. Sama ada di khalayak ramai kita buat dicatat, atau kita buat sendiri-sendiri orang lain tak tahu, dicatat juga. Sebab itu tak perlu kita susah hati kalau kita buat kebaikan orang tak nampak. Tak perlu susah hati. Tak perlu kita isytiharkan kadang-kadang amal yang tak patut diisytiharkan. Tak perlu. Tak perlulah WhatsApp kepada kawan-kawan, salam tahajud, bangunlah sembahyang tahajud. Tak perlu. Menunjukkan kita bangun pukul 3 pagi, maknanya nak tahu kita pun bubuh dalam grup WhatsApp. Satu taman tahu dia bangun pukul 3 pagi tadi. Sah. Sebulan ni dia bangun sembahyang tahajud, dia pukul 3 tu dia bangun. Tak perlu, tak payah. Dicatat, Allah catat. Summa yaqulu atankiru min hadza syai'an azalamaka katabati al-hafizun fayaqulu la ya rab fayaqulu afalaka uzrun fayaqulu la ya rab. Kemudian daripada sudah dibuka segala amal surat, tunjukkan kepadanya dan tahu ia akan apa-apa, dia tulis semuanya, tunjuk semua amal kita buat. Lalu Allah firman baginya, wahai lelaki, adakah ingkar daripada ini suatu yang dalam surat amal kamu ini? Ada bantahan tak? Ada tak yang kamu buat malaikat aku tidak catat? Umpamanya kita derma untuk surau, kita bagi kipas besar. Tengok tak ada pun catat kipas besar aku bagi. Tak ada pun. Ada tak Allah Ta'ala kata yang kamu nak beritahu yang tak dicatat? Adakah telah dizalim akan dikau oleh juru tulismu, malaikat hafazah? Adakah engkau diinyai apa yang kau buat tidak dicatat? Adakah ditulis lain daripada segala perbuatanmu? Ataukah ditulis engkau bagi kipas besar, ditulis kipas kecil lagi? Engkau bagi sekian, ditulis sekian, atau tak tulis? Maka jawab lagi itu, ya Tuhanku, tidak hamba engkau sekali. Tak ada. Semua yang ada, semua yang buat ada catat. Tak ada nak engkau, tak ada. Hanya Allah Ta'ala menzahirkan keadilan dia. Mana tidak ada orang yang ternyaya sedikit pun. Fa'amma man utiya kitab, fa'amma man disebut apa? Sakulat mawazinu, apa dia sebut? Wa amma man apa? Khafas mawazinu, apa dia soal zazalah?
Tak ada suara tu. Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sedikit kebaikan kamu buat akan ditunjuk, dan sedikit amal jahat dibuat akan ditunjuk juga. Allah Ta'ala menzahirkan keadilan ketika itu. Di dunia tidak ada keadilan. Namun dunia tak adil. Ada orang dia tidak membunuh tapi dia tuduh membunuh, sehingga dia dipenjarakan, lalu dihukum gantung sehingga dia terbunuh. Tak dapat keadil, tak dapat keadilan. Kadang kita diinyaya, tak dapat balas. Kadang kita dizalimi, tak dapat balas. Itu dunia. Tapi di akhirat Allah tunjuk keadilan. Semuanya yang tertulis itu telah hamba kerjakan semuanya. Yang tertulis itu memang aku buat. Kata-kata Allah. Tidak ada sesuatu yang hamba buat di dunia, melainkan ada semua. Hamba lihat dalam catatan, semua ada. Kemudian firman Tuhan lagi, adakah bagimu uzur yang hendak kamu katakan pada aku atas segala perbuatan kamu itu? Ada lagi tak? Uzur. Ada tak? Minta uzur ada tak? Ataupun nak tambah lagi ada tak? Nak tambah, ya Allah ni aku buat lebih ni, kenapa bagi dia nak ni kan? Boleh tak? Kita di dunia boleh. Jumpa ketua jabatan kan? Ni tuan, saya ni ada buat ni dulu program ni, dia tak ada catat pun dalam ni kebaikan. Tuan tak bagi langsung saya buat program ni. Oh ya ke? Tapi ni tak. Kan beza tu dunia tu. Dunia ni sebab tu dia kata dunia ini tak nampak keadilan itu. Kan? Khidmat cemerlang kadang kita tengok dia macam mana boleh dapat khidmat cemerlang 7 ponci. Dunia. Tapi akhirat tak. Ada tak uzur? Yang uzur tu maksudnya nak tambah ke nak apa? Maka jawabnya tidak ada uzur hamba pada mampu buat semua itu. Tak ada. Sekalian yang hamba buat dengan kehendak sendiri. Mana bukan orang paksa, tak, memang aku nak sendiri. Aku buat. Fa yaqulu bala inna laka indana hasanatan fa innahu la zulma alayka al-yawm. Maka Allah Taala berfirman. Seorang-seorang terbagi, seorang-seorang cakap itu, Allah pun cakap untuk khalayak ramai seperti itu. Kata bahkan semuanya ada bagimu di sisi aku, kebajikan yang aku simpan di sisiku. Orang tadi tak sedar. Dia kata ada lagi kebaikan yang kamu buat yang tak ada catat situ. Kamu tak sedar. Kamu tak tuntut. Aku tidak zalim pada kamu. Oh tak ada. Maknanya maka kebajikan itu amat sedikitnya tetapi amat besar darjatnya telah kamu perbuat akan dia dalam dunia dulu. Amal itu dalam banyak catat tadi sebenarnya ada amal lagi. Amal itu sedikit, tak banyak buat, tapi pahalanya cukup besar. Kamu ada buat di dunia dulu. Tiada inyai atasmu pada hari ini daripada aku. Aku tidak zalim padamu. Mana kamu layak dapat itu, aku tidak sembunyikan amal tadi. Tidak aku sembunyi terus perbuatanmu yang sedikit itu. Bahkan aku tunjukkan padamu serta kamu mendapat balasnya daripada aku. Allah Ta'ala kata gitu. Fatukhraju bitaqatun fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka dikeluarkan baginya satu kercis yang tertulis di dalamnya kalimah 2 syahadah. Kercis ni seolah macam cebis, satu cebisan yang tertulis kalimah 2 kalimah syahadah. Yang bermakna kira-kira aku bersaksi dengan lidahku dan aku percaya dengan hatiku bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah, dan aku bersaksi dengan lidahku dan percaya dengan hatiku bahawa Nabi Muhammad itu hamba Allah lagi pesuruhnya. Yang ini tidak ada catat dalam 99 tadi. Tapi aku tahu kamu ada buat benda ni. Maka fayaqulu ukhdur waznaka fayaqulu ya Rabb ma hazil bitaqatu ma hazil sijillat faqala innaka la tuzlam. Maka berfirman Tuhan baginya, bila sudah dikeluarkan satu cebisan tadi, pergilah hadir kamu akan timbangan amal kamu.
Timbang sebih kecil tadi. Maka ia pun pergi dan berkata, ya Tuhanku, apakah catatan cerpis ini nisbahnya dengan surat amal yang besar ini? Ni amal aku dah banyak ni, apa sangat nak timbang dengan yang kecil ni? Aku dah banyak beramal ni, nak timbang yang kecil ni buat apa? Tentulah kercis ini lebih ringan. Mana benda yang catatan kecil ni, dia bagi aku it's nothing, tak ada apa ni. Aku dah banyak dah daripada semuanya. Maka firman Tuhan, sungguhnya kamu pada hari ini tiada diinyai akan kamu, lihatlah timbangannya saja. Tengok timbangan tu. Qala fatudau as-sijillat fi kaffatin wal bitaqatun fi kaffatin fatashat as-sijillat wa thaqulatil bitaqatu fala yasqulu ma'asmillahi syai'un. Katanya maka diletakkan segala surat amal itu dalam satu daun neraca. Daun neraca timbang itu. Semua amal yang tadi letak satu neraca dan lalu ditimbang maka neraca dan kercis dalam satu neraca yang satu lagi. Cebisan catatan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu rasulullah. Lalu ditimbang maka naik jongkit segala surat amal dan jadi ringan amal banyak tadi jadi ringan terangkat, dan berat yang cebisan itu daripadanya, kerana tiada sesuatu yang boleh melawan berat pada timbangan serta nama Allah Azza wa Jalla. Nah, sedangkan ada setengah jam lagi untuk orang azan masuk zuhur, macam-macam dia boleh buat. Kalau dia pegang satu tasbih pun dia kata la ilaha illallah, banyak dah timbangan. Tapi kenapa boleh lawak itu? Kerana kita tidak sedar bahawa kelebihan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita tahu kelebihan itu. Kalau kita tahu kelebihan itu, nescaya kita tidak akan bercakap satu patah pun yang tidak memberi faedah kepada kita. Tapi dia kerana tak tahu, dalam masjid cakap, dalam surau cakap, orang sedang azan cakap, orang sedang cakap lama ya. Orang sedang baca khutbah cakap, semua cakap habis lama begitu saja. Kita tidak ada pun untuk mengumpul kalimah yang baik banyak-banyak supaya jadi berat timbangan kita di akhirat nanti. Itu yang dikatakan bahawa kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu satu kalimah yang sangat berat di sisi Allah SWT, dan Allah Maha Adil. Bila kita sebut satu, Allah Ta'ala akan balas dengan kalimah yang amal-amal yang baik, pahala yang sangat besar di sisinya di akhirat nanti ya. Kemudian 185, dua kalimah syahadah itu masukkan orang yang mengucapnya ke dalam syurga. Dengan dua kalimah syahadah boleh menyebabkan seorang itu masuk dalam syurga. Saya baca satu lagi. Ada hadis yang lain menyebut, an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa ibadallah wa rasulih wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wal jannatu haqq wan naru haqq adakhulahu Allahul jannah ala ma kana min amalin zata habbazahu min abwabil jannah as-samaniyati ayyuha sya'a. Hadis riwayat daripada seorang sahabat Nabi yang namanya Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ia, barang siapa yang bersaksi ia akan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa, maknanya asyhadu an la ilaha illallah, lagi tiada sekutu baginya. Ya, disebut la ilaha illallah wa la syarikalah, la ilaha illallah wa la syarikalah, dan bahawasanya Nabi Muhammad itu hambanya dan pesuruhnya, wa anna Muhammadan abduhu rasul, dan bahawasanya Nabi Allah Isa itu hamba Allah dan rasulnya. Isa sebagai hamba Allah dan rasulnya. Yang jadi salah ni kalau kita kata Isa itu sebagai Tuhan, salah. Manakala orang Kristian itu mengatakan Isa sebagai Rasulullah, dia Muslim. Tapi dia kata Isa itu Tuhan, itu masalah. Sebagai Isa. Dan kalimahnya yang dihubungkan kepada Maryam dan roh daripadanya dan syurga itu sebenarnya hak, dan neraka itu sebenar. Syurga itu benar, neraka itu benar.
Nescaya dimasukkan dia oleh Allah Ta'ala ke dalam syurga atas barang yang ada daripada amalnya. Menambahkan dia oleh habazah daripada segala pintu syurga yang 8, mana-mana yang dikehendakinya dia boleh masuk syurga, kerana dia mengakui bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, Muhammad pesuruh Allah, kemudian ditambah Isa sebagai Rasulullah, sebagai hamba-hambanya, dan sebagai Rasulullah SAW. Jadi maknanya kalimah la ilaha illallah itu satu kalimah yang sangat besar. Kalimah la ilaha itu kalimah yang besar. Sebab tu orang tak nak sangat supaya kita sebut la ilaha illallah. Takbir, orang takut sekarang, takut. Jangan takbir, takut. Kan? Kalau kita takbir, Allahu Akbar kan. Bukan pula dengan Palestin kan. Allahu Akbar, takut awak. Apa takbir ni? Akhirnya kita kata jangan takbir, nanti orang takut. Nanti zalim takbir ni. Sedangkan hak kita kan. Jadi selalulah sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi dua kalimah syahadah itu mengharapkan orang yang mencapai daripada kita sama. Kita berhenti kat situ dulu, ya. Kita tanda kat situ. Dia ada huraian lebih lagi daripada itu, kita sambung pada sesi datang. Sampai situ dulu kita tangguh. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Iftah alaina ya Allah futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa imanal muttaqin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minal riya wa alsinatana minal kazib wa ayunana minal khiyanah innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu